Okey, seterusnya kita melihat satu lagi alat untuk menggunakan apa nama tu? Untuk mengukur viscosity cecair. So, yang dipanggil solid cylinder ataupun yang dipanggil rotating cylinder. So, kelebihan apa nama tu, cuma di dalam apa nama tu, penggunaan rotating cylinder ini, kita kata kita perlu berhati-hati kerana kita dapati bahawa kawasan yang memberi rintangan ataupun kawasan yang mempunyai shear stress ada dua. Satu disebabkan oleh dinding ini. Okay, maksudnya kedua-dua dinding ni sebenarnya bukan dua dinding. Dia adalah hollow cylinder. Jadi maksudnya belah sana dan sebelah sini kita kena kira keseluruhan. Dan juga kita kata kita perlu mengira apa yang berlaku, resisten yang berlaku di peringkat bawah. Okay. Itu sebab dalam soalan ini, kita kata dia ada dua, sama ada kita nak neglect bottom friction ataupun kita nak include bottom friction. Itu yang dimaksudkan dengan bottom friction. Okey, sebenarnya jika design dia adalah bentuk seperti ini, kita tak boleh nak neglect kerana dia akan tetap memberi rintangan yang kuat. Selalunya kalau kita nak neglect bottom friction, orang akan menggunakan silinder yang berbentuk seperti ini. Okey, jadi di sini kita kata resisten hanya akan efektif di sebelah dinding sahaja. Okay, yang di sebelah bawah ini kita kata tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kita tahu tau sama dengan mu du dy. So, oleh kerana nilai gap di sini besar, okay, oleh itu dia akan mengecilkan. So, maknanya kalau dy di sini increase, nilai tau akan decrease. So, maksudnya nilai tau yang ada di dalam kawasan ini kita kata boleh diabaikan kerana pengiraannya, nilainya menjadi terlalu kecil. Okay. So, kita lihat di sini. Okey, satu lagi perkara yang pelajar perlu faham dalam keadaan ini ialah apabila kita menyelesaikan rotating cylinder, okay, sekiranya kita ada dua poin, satu di atas dan satu di bawah. Kita dapati bahawa rotation ataupun jarak yang dilaluinya adalah sama. Oleh itu, ketika menyelesaikan masalah silinder, rotating cylinder ini, kita tidak perlu untuk menggunakan kaedah differential ataupun kita tak perlu menggunakan integration. Kerana kita kata tidak ada elemen yang berubah-ubah. Semuanya kita kata fix. So, jadi kita boleh bermula. Kita kata torque sama dengan Fr. So, F ni kita gantikan F sama dengan tau. F sama dengan tau A dan R. So, tau ni kita gantikan mu du dy. So, A di sini adalah 2 pi R darab L. Dan R kita biarkan dalam bentuk R. So, U ini nanti kita ubah dalam bentuk R omega. So, kalau kita kira di sini, so kita ada 1R, 2R, 3R. So, kita akan dapat R kuasa 3. So, sekiranya pelajar membuat calculation ini, kita boleh dapat bahawa nilai mu kita kata sama juga dengan torque darab H bahagikan dengan 2 pi omega R kuasa 3 L. So, maksudnya idea dia untuk kita dapatkan mu di sini, kita kena dapatkan torque alat yang kita pusing. Okay, idea dia mudah sahaja. Okay. So, kemudian kita kata sekiranya pengiraan ini hanya fokus kepada dinding silinder sahaja, sekiranya kita ingin fokus kepada kedua-dua bahagian, dinding dan juga bahagian bawah, so maksudnya kita hanya tambah kedua-dua nilai. So, kita pun faham kalau kita ada silinder seperti itu. Okay, kita ada gap. So, kita kata resisten di bahagian dinding memberi satu nilai dan sekiranya nilai bahagian bawah juga memberi resisten, so kita tambahkan sahaja apa yang berlaku di bahagian bawah. Jadi, kita torque sebenarnya kita boleh campur sahaja. So, torque yang dihasilkan oleh silinder dan torque yang dihasilkan oleh disk. Okay, so cuma di sini kita kena mengambil kira disk untuk satu bahagian sahaja. Tadi kita darab dua kerana rotating disk tersebut mempunyai dua bahagian. So, saya harap pelajar alert tentang perkara tersebut dan kita boleh mengira dynamic viscosity including the bottom friction sama seperti dengan menggunakan rumus ini.